Okey, sekejap cikgu. Okey. Cikgu nak kamu dengar ni dengar dan uh, sekejap okey, kamu dengar ni 1 2 3 kalau ada masalah kamu beritahu cikgu Okey. 1 2 3 okey. Okey, dengar. Petikan 2. Teks perbahasan. Kebaikan internet. Yang saya hormati pengerusi majlis, pengetua, panel hakim yang bijaksana, barisan pembangkang, guru-guru dan rakan-rakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk perbahasan kita pada hari ini ialah internet lebih banyak memberikan kebaikan daripada keburukan. Internet bermaksud sistem perhubungan untuk mendapatkan maklumat yang tiada batas. Frasa lebih banyak memberikan kebaikan daripada keburukan bermaksud banyak manfaat yang diperoleh. Ringkasnya, internet memberikan kebaikan dan keburukan, tetapi kebaikan daripada internet melebihi keburukan. Hadirin sekalian, hujah saya yang pertama ialah internet membantu kita mendapatkan maklumat dengan mudahnya. Katakan kita mahu mencari maklumat tentang ciri iklim dan suhu sesebuah tempat di mana-mana sahaja di seluruh dunia. Misalnya, ciri iklim dan suhu negara Australia. Sudah memadai kita melayari alamat laman sesawang tertentu. Jika perlu, maklumat itu dicetak untuk dijadikan rujukan dalam mata pelajaran geografi. Hujah saya yang kedua ialah internet menjimatkan masa. Sekiranya pengguna hendak mendapatkan sesuatu maklumat, mereka tidak perlu ke perpustakaan atau pusat sumber untuk mencari buku. Mereka juga tidak perlu membeli buku di kedai-kedai buku untuk mendapatkan maklumat. Sebaliknya, dengan internet, dalam masa beberapa saat sahaja, kita boleh mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Segala maklumat di hujung jari. Adakah pihak pembangkang mahu menafikan perkara ini? Ialah melayari internet dianggap sesuatu yang menyeronokkan. Dengan adanya internet, kita dapat melayari pelbagai jenis laman sesawang seperti laman web organisasi, pribadi, komersial, hiburan, berita dan sosial. Laman web ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang berguna dan hiburan seperti mendengar muzik atau menikmati paparan grafik. Situasi ini sudah tentu menyeronokkan. Sebelum saya menunjukkan diri, saya hendak menegaskan bahawa internet lebih banyak memberikan kebaikan. Sekian, terima kasih. Okey, apa yang cikgu nak kamu sekarang ni, ini ialah kertas kertas keempat kertas keempat. Yang cikgu dengarkan kamu tadi ialah kertas keempat kamu dah dengar tadi tajuk dia. Dan cikgu akan bagi kamu soalan di sini soalan di sini. Ini adalah apa yang kamu dah lihat tadi dah lihat tadi. Sekejap Okey, ini adalah soalan dia. Soalan ni kita dah buat semalam. Yang ni kamu pergi dekat sini kamu pergi dekat soalan yang kedua ni, iaitu teks perbahasan. Tadi apa yang kamu dengar tadi ialah teks perbahasan dan anda diberi masa bila kamu dah dengar tu, kamu akan diberi masa 1 minit untuk membaca soalan kat sini. Okey. Soalan kat sini ada beberapa soalan. Okey, kamu lihat kat sini. Soalan pertama, kamu akan ditanya, peserta menyampaikan kata-kata aluan kepada pendengar yang berikut kecuali apa? Itu soalan yang pertama. Okey. Manakala soalan yang kedua pula, bagaimana internet berupaya membantu para pengguna menjimatkan masa mereka untuk mendapatkan maklumat.
Ini adalah soalan yang kedua. Bagaimana? Manakala yang ketiga pula ialah kebaikan internet. Apakah kebaikan internet? Okey, kamu cuba dulu menjawab soalan yang pertama ni dulu. Kamu tak dengar? Apa yang kamu tak dengar, Nurul? Apa yang kamu tak dengar? Apa yang kamu tak dengar tadi Kamu tak dengar tadi soalan yang cikgu buka tadi ke macam mana? Okey, dengar. Okey, semua dengar, lain dengar. Okey. Okey, cuba jawab soalan yang pertama. Soalan pertama. Peserta menyampaikan kata kaluan ini kepada pendengar yang berikut kecuali apa? Bagi jawapannya nombor 1. Okey, dengar. Okey, semua dengar. Cuba jawab soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Okey, ada yang kata A. Okey. Soalan ni kamu lihat kat sini. Kalau kamu dengar betul-betul tadi, dia punya jawapan ni kat sini ialah kecuali kecuali. Kecuali dan jawapan ni ialah D betul. Jawapan ni D. Barisan pembangkang. Okey, barisan pembangkang Okey. Lepas tu kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua kat sini, kamu lihat kat sini. Bagaimana internet berupaya membantu para pengguna menjimatkan masa mereka untuk mendapatkan maklumat. Okey, yang ni kamu kena jawab ni. 1, 2, 3 dan 4. Tapi masa kamu periksa dekat peperiksaan, kamu kena jawab secara lisan Sebab kita online ni, kamu tulis dalam tu tak masalah. Kamu boleh guna ayat kamu sendiri. Kat sini dia kata bagaimana internet berupaya membantu pengguna menjimatkan masa mereka untuk mendapatkan maklumat. Tulis jawapan tempat isi tempat kosong ni isi tempat kosong ni. Isi tempat kosong tu soalan nombor 2 soalan nombor 2. Okey, menjimatkan masa betul ke menjimatkan masa betul? Menjimatkan masa mereka untuk mendapatkan maklumat iaitu yang kat sini pula, nombor 2. Menjimatkan betul. Cikgu nampak daripada Kawiz ada 2 orang tulis itu menjimatkan. Lepas tu iaitu apa? Iaitu mereka tidak perlu boleh ataupun pengguna tidak perlu. Pengguna tidak perlu. Tidak perlu ke mana? Tidak perlu ke mana? Perpustakaan Tidak perlu ke perpustakaan betul. Atau ke pusat sumber untuk mencari buku atau ke mana ni? Yang akhir sekali. Ke kedai betul. Ke kedai buku. Tapi bila kamu masa periksa tu, kamu jawab secara lisan lah. Kamu katalah, kalau apa tu pemeriksa tu tanya kamu jawablah. Internet berupaya membantu para pengguna menjimatkan masa untuk mendapatkan maklumat. Itu mereka tidak perlu pergi ke pustakaan atau kamu jelas macam tu. Okey. Ada tak cikgu tengok jawapan mengkaji boleh ke cikgu? Mengkaji kamu kata mengkaji boleh. Ayat kamu tu yang ni praktis saja tapi ayat kamu tu mesti ada isi lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah tapi mesti ikut teks, ikut apa yang kamu dengar tadi. Okey, boleh okay. Cikgu, kalau tukar maksud perkataan tu boleh ke? Kalau tukar maksud salah tak boleh. Kalau maksud sama okey. Okey. Ani buka hotspot mata.
Okey. Google Okey, kita Meet tak boleh. okey. Tutup Kita pergi kepada soalan yang kedua ni. Kamu cuba soalan ketiga. Teks tu yang ni dia akan bagi soalan. Tadi kan kamu dah dengar tadi kan? Kamu dah dengar. Okey, cikgu dah kamu dengar. Kan cikgu dah dengarkan kamu dia punya apa ni stereo tadi. Dia punya apa ni? Dia punya perbahasan tadi kamu dengar tak? Ada yang off ke? Cikgu off cikgu. Jap, sorry. Oh tak ada. Cikgu tadi kan cikgu kata kamu dia bagikan kamu dia punya perbualan tu, dia punya perbahasan tadi. Dia dan kamu dengar. Dia tak bagi teks, dia kamu kena dengar melalui pendengaran. Ini adalah ujian ini adalah kertas keempat. Kertas keempat kamu kena menggunakan kamu punya tahap pendengaran kamu. Boleh Okey. Okey, cikgu share balik. Okey, lepas tu kita pergi kepada ni cikgu pergi kepada okey, kamu jawab pula soalan ni soalan yang kedua ni. Mengapakah melayari internet dianggap suatu yang menyeronokkan? Teks dia tak bagi teks, dia cuma dia bagi kamu audio saja. Menyeronokkan dia bagi kamu audio okey, menyeronokkan. Okey, menyeronokkan, betul menyeronokkan. Lepas itu yang kedua laman, betul, laman. Yang ketiga apa? Laman, betul. Ketiga. Apakah yang ketiga? Sosial. Laman sosial. Kamu boleh kata laman sosial je, laman seperti laman sosial, okey, lagi kamu boleh kata lagi dari segi laman organisasi. Okey, yang ini jawapan kamu tu mesti ikut teks, mengikut audio yang diberi cikgu ingat balik Okey, laman sesawang, laman organisasi, kamu kena dengarkan teks Okey, lepas kat sini yang terusnya apa? Cikgu kan sosial tu dekat sini. Dah tulis dah. So kenapa kita nak tulis sekali lagi? Okey, sosial tadi macam ni, sosial, laman sosial jap. Pelelawang itu je, okey, betul. Yang kita gunakan, tak payahlah Google sosial, kita gunakan organisasi. Okay, sosial tak payah Okey. Lepas tu yang kat ni sini pula, apa nak jawab? Apa yang kamu nak jawab lepas tu? Okey, di situ dah ada. Dokumentasi berita. Kamu boleh, kalau kamu dengar dia punya audio tadi, dia punya jawapan ni adalah hiburan. Okay? Apa yang kamu punya jawapan kamu tu mestilah berdasarkan audio yang telah diberikan kepada kamu, yang kamu dengar tadi. Okey? Boleh tak? Cikgu harap semua faham Okey? Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan yang ketiga kat sini. Kamu tadi dah dengar tadi. Okey, cikgu cuba dengarkan balik dengarkan balik. Cuba kamu dengarkan balik kat sini. Okay, sekejap Okey, cikgu dengar kembali. Okey, kamu okey 1, 2, 3 kamu dengar balik Jawab soalan nombor 3 nanti Okey. Okey, cuba dengar balik. Petikan 2. Teks perbahasan. Kebaikan internet.
Yang saya hormati pengerusi majlis, pengetua, panel hakim yang bijaksana, barisan pembangkang, guru-guru dan rakan-rakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk perbahasan kita pada hari ini ialah internet lebih banyak memberikan kebaikan daripada keburukan. Internet bermaksud sistem perhubungan untuk mendapatkan maklumat yang tiada batas. Frasa lebih banyak memberikan kebaikan daripada keburukan bermaksud banyak manfaat yang diperoleh. Ringkasnya, internet memberikan kebaikan dan keburukan, tetapi kebaikan daripada internet melebihi keburukan. Hadirin sekalian, hujah saya yang pertama ialah internet membantu kita mendapatkan maklumat dengan mudahnya. Katakan kita mahu mencari maklumat tentang ciri iklim dan suhu sesebuah tempat di mana-mana sahaja di seluruh dunia. Misalnya, ciri iklim dan suhu negara Australia. Sudah memadai kita melayari alamat laman sesawang tertentu. Jika perlu, maklumat itu dicetak untuk dijadikan rujukan dalam mata pelajaran geografi. Hujah saya yang kedua ialah internet menjimatkan masa. Sekiranya pengguna hendak mendapatkan sesuatu maklumat, mereka tidak perlu ke perpustakaan atau pusat sumber untuk mencari buku. Mereka juga tidak perlu membeli buku di kedai-kedai buku untuk mendapatkan maklumat. Sebaliknya, dengan internet, dalam masa beberapa saat sahaja, kita boleh mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Segala maklumat di hujung jari. Adakah pihak pembangkang mahu menafikan perkara ini? Saudara dan saudari, hujah saya yang ketiga ialah melayari internet dianggap sesuatu yang menyeronokkan. Dengan adanya internet, kita dapat melayari jenis laman sesawang seperti laman web organisasi, pribadi, komersial, hiburan, berita dan sosial. Laman web ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang berguna dan hiburan seperti mendengar muzik atau menikmati paparan grafik. Situasi ini sudah tentu menyeronokkan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tetap menegaskan bahawa internet lebih banyak memberikan kebaikan. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan yang pertama. Cikgu nampak jawapan daripada siapa tadi Nampak tadi jawapan jawapan daripada Suraj Suraj kata maklumat, betul. Kat sini maklumat yang nombor satu maklumat. Maklumat dan apa ni? Dan dia kata kat situ ialah cepat. Cepat cepat ataupun pantas. Okey, itu betul Okey, nombor dua, menjimatkan apa? Menjimatkan apa ni? Yang kedua, soalan yang kedua ni. Apa kamu nak isi kat sini? Menjimatkan masa, okey, menjimatkan masa untuk membeli apa? Membeli buku. Membeli buku, okey, buku ataupun bahan bahan. Yang ini kamu kena dengar betul-betul daripada audio yang telah diberikan Okey, nombor 3 ni, yang ini sebenarnya ialah membeli bahan berbahan. Okey, lepas tu menambahkan apa nombor 3? Menambahkan apa? Ilmu. Menambahkan ataupun itu menambahkan ilmu, bukan ilmu. pengetahuan. Pengetahuan. Kita punya kawan-kawan dipanggil apa? Menambahkan apa? Orang kawan-kawan dipanggil apa? Ke apa? Ke, cikgu mula dengan ke. Rakan. Ke bukan rakan. Ke apa? Kenalan. Kenalan. Kenalan bang. Betul. Daripada seluruh apa? Dunia. Okey. Yang ini, Dunia. yang ini bila kamu menjawab soalan ni, kamu jawab dengan lisan lah.
Kamu gunakan ayat kamu sendiri dan tapi dia punya isi tu mesti ada isi mesti ada tapi boleh guna ayat sendiri. Jawab apa yang diperlukan. Okey? Okey, itu yang kita dah habis yang tu, kita pergi pula praktis yang kedua praktis yang kedua yang kita cuba ni kamu dengar ni Okey, kamu dengar fokus 1 2 3. Petikan 3. Berita. Kota Kinabalu, Isnin. Seorang lelaki warga negara India maut dalam yang melibatkan kenderaan pada 4 roda di kawasan hutan simpan Lumadan, Beaufort, Sabah. Menurut Ketua Polis Daerah Beaufort, DSP Azmir Abdul Razak, kejadian berlaku sekitar jam 1.15 petang Ahad apabila kenderaan yang dinaiki mangsa dalam perjalanan pulang dari menjalankan kerja-kerja pembinaan pencawang serta pemasangan kabel elektrik dari kawasan hutan simpan tersebut. Ketika kejadian, terdapat 8 orang individu menaiki kenderaan terbabit. Kenderaan yang dipandu pekerja syarikat terbabit dipercayai hilang kawalan, lalu mundur ke belakang, lalu terbabas ke kanan jalan dan terbalik. Tambah beliau, salah seorang daripada 7 penumpang yang berada di bahagian truk belakang yang dikenali sebagai Anumantan Kumar, 46, warga negara India, telah tersepit dan mengalami kecederaan parah pada bahagian leher dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan. Menurut DSP Azmir lagi, siasatan awal mendapati pemandu pacuan 4 roda terbabit tidak berada di bawah pengaruh dadah atau alkohol. Hasil siasatan awal terbabit turut mendapati punca kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian pemandu yang gagal mengawal pergerakan kenderaan dengan baiknya sehingga menyebabkan kemalangan dan siasatan lanjut masih diteruskan. Kita mendapati tiada sebarang unsur khianat atau jenayah terkesan dalam kemalangan ini. Namun begitu, siasatan lanjut masih diteruskan dibuat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okey. Kamu dah dengar soal dia punya audio tadi Kamu dah dengar audio dia. Dan kamu lihat kat sini bila periksa, bila soalan periksa kamu akan ditanya soalan macam ni lah. Kamu dah dengar tadi. Ini adalah soalan dia. Soalan dia. Soalan pertama, nyatakan faktor yang menyebabkan kemalangan maut tersebut berlaku berdasarkan siasatan awal pihak polis. Bila kamu menjawab soalan tu, kamu kena jawab dia dengan ayat yang lengkap. Faktor yang menyebabkan kemalangan maut tersebut berlaku berdasarkan hasil siasatan polis ialah apa? Siapa boleh tulis dia punya jawapan dia? Ini secara bertulis tapi masa peperiksaan tu akan ditanya secara lisan. Apakah sebab dia? Apakah nombor 1 jawapan dia? Betul. Kecuaian pemandu sendiri. Betul Cikgu nampak Ashraf Azim dengan siapa ni? Dia kata kecuaian. Betul. Kecuaian pemandu. Betul. Tepat sekali. Kecuaian pemandu. Yang ini kamu kena tulis, cikgu nak ulang balik, pastikan kamu jawab menggunakan ayat yang lengkap. Yang lengkap. Ada imbuhan semua, jangan jawab dengan gunakan ayat rojak ke, bahasa rojak tak boleh. Guna bahasa Melayu yang lengkap. Okey, kita pergi kepada soalan yang mendengar. Yang ni ialah kita mendengar. Ini ialah kertas keempat. Semalam kita dah buat kertas ketiga. Mendengar. Yang ni ialah mendengar. Kertas keempat. Okey, apa ni? Jiban Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Nyatakan punca yang menyebabkan kematian kepada salah seorang pemandu kemalangan tersebut. Apakah punca dia? Betul, kamu kena jawab dengan kamu kena jawab dalam
Okey, yang ni kamu kena jawab dalam lisan juga lah. Okey, kat sini kamu kata mangsa tersepit. Yang pertama ialah mangsa tersepit. Okey, mangsa tersepit dalam kenderaan, betul. Satu lagi kamu kata kat situ ialah cedera parah di leher. Kecederaan parah di leher, betul. Betul Ismail, Azrul dan Afsar Okey. Lepas tu kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, apakah akta yang digunakan untuk menyiasat punca kemalangan tersebut? Akta yang digunakan untuk menyiasat tu apakah akta dia? Akta apa yang nak tulis section? Akta saja. Apakah akta yang digunakan? Akta jalan raya, ada depan tu kamu terhilang tu. Akta apa? Akta keselamatan jalan raya. Bukan keselamatan jalan raya, pengangkutan jalan raya. Pengangkutan okay, pengangkutan jalan raya tahun berapa? Tahun berapa? 18 betul. Azrul kata 1987 betul. Okey, kita dah selesai tu, kita pergi kepada soalan yang keempat. Di manakah kemalangan maut tersebut berlaku? Nombor 4. Di manakah kemalangan maut itu berlaku? Okey. Cikgu nampak jawapan dia kebanyakan dia kata D jawapan dia betul. Yang ini ialah D di sini. Okey, cikgu harap kamu faham tu Satu lagi satu lagi cikgu bagi praktis satu lagi satu lagi soalan. Okey, satu lagi soalan dan kita akan bincang untuk yang terakhir sekali untuk okey. Okey, cikgu nak kamu dengar dengar fokus 1, 2, 3. Dan 1. Cerpen Gerhana Manusia. Mataku terpaku pada layar rakaman hayat mahasiswa leukemia. Anemia yang menelan oksigen tubuhnya tinggal 50%. Hanya 4 beg darah perlu memerahkan pudar nyawa. Platelet plasma segar yang dirungkai dari beg darah mampu memekatkan cair darah yang tidak berhenti meleleh dari segala liang. Mahu disalahkan takdir, Dr. Murni? Kita kehabisan 100 beg darah. 2 hari untuk menyelamatkan si koma yang memang tidak boleh diselamatkan. Pembaziran darah. Diskriminasi kemanusiaan yang lebih zalim daripada apartheid. Ventilator bayi buangan menjerit. Mata Dr. Murni melekat ke dalam mataku. Setengah pek darah saja yang diperlukan untuk menghidupkan bayi itu. Mustahil sanatkah? Tidak mustahil dia bakal Perdana Menteri. Firasat itu umpama mimpi barangkali. Dia tidak perlu dihidupkan. Doktor muda itu tunduk. Peratusan oksigen di mesin sokongan hayat ditingkatkan. Aku menjeling ke tubuh Al-Hafiz. Tulang selangka yang remuk, salur darah di ruang foraks memancut bagai pipe. Di katil nombor 4, gadis malang kaku dalam selimut merah jambu. Otak yang berdarah, hentaman beroti, air mata yang membulat penuh. Saat kematiannya begitu hampir, penganiaya telah memberikannya tiket ke jannah. Putinggan dinding pejal unit rawatan rapi. Okey, yang itu kita pergi kepada soalan Cikgu harap kamu fokus Cikgu harap semua fokus menjawab soalan yang ketiga ni. Okey, yang tadi apa yang kamu dengar tadi adalah satu cerpen cerpen daripada cerpen Gerhana Manusia, di mana kamu diberi masa 1 minit untuk membaca dan jawab soalan-soalan berikut berdasarkan petikan yang diberikan.
Okey, apa yang cikgu nak kamu jawab dulu ialah soalan yang pertama. Apakah umpahan darah diperlukan untuk menyelamatkan hayat mahasiswa yang mengidap leukemia? Okey, dan kamu kena jawab soalan yang ini. Dan kamu kena jawab soalan ni cikgu harap jawab. Okey, kamu jawab soalan nombor 1 dulu soalan nombor 1 dahulu. Okey, Jazlin Nicole dia kata mahasiswa, betul? Mahasiswa yang mengidap penyakit ni penyakit apa? Penyakit leukemia, okey, leukemia. Kerana pamphlet apa platelet apa? Platelet apa kat sini yang segar diungkai. Platelet darah yang segar diungkai daripada pek darah tersebut mampu memekatkan cair. Betul ke darah tadi Cikgu rasa kat sini bukan pamphlet yang ni bukan pamphlet yang ni ialah bukan darah situ yang tu ialah plasma. Sudah yang terungkai daripada mampu memekatkan cair darah cair darah yang tidak berhenti apa? Tidak berhenti apa? Bukan memancut, bukan. Mengalir pun okey, boleh mengalir. Kalau kamu dengar balik, dia meleleh. Meleleh dari segala yang. Kedua kamu lihat di sini. Nyatakan sifat-sifat yang dimiliki oleh aku. Kat sini, dia punya watak dia ada dua. Satu adalah aku dan satu ialah Dr. Moni. Dr. Murni. Dan kamu kena nyatakan apakah sifat-sifat sifat-sifat yang dimiliki oleh aku. Yang ni. Kamu dengar tadi perbualan di antara aku dengan Dr. Murni. Cikgu dengar balik, kamu fokuskan perbualan di antara Cikgu Murni dengan Dr. Pada layar rakaman hayat mahasiswa leukemia. Anemia yang menelan oksigen tubuhnya tinggal 50%. Hanya 4 pek segar yang dirungkai mampu memekatkan cair darah yang tidak berhenti meleleh dari segala liang. Mahu disalahkan takdir, Dr. Murni? Kita kehabisan 100 pek darah. 2 hari untuk menyelamatkan si koma yang memang boleh diselamatkan. Pembaziran darah. Diskriminasi kemanusiaan yang lebih zalim daripada apartheid. Ventil bayi buangan menjerit. Mata Dr. Murni melekat ke dalam mataku. Setengah darah sahaja yang diperlukan untuk menghidupkan bayi itu. Mustahil sanatkah? Tidak mustahil dia bakal Perdana Menteri. Firasat itu umpama mimpi barangkali. Dia tidak perlu dihidupkan. Doktor muda itu tunduk. Beratusan oksigen di mesin sokongan hayat ditingkatkan. Aku menjeling ke tubuh Al-Hafiz. Tulang selangka yang remuk, salur darah di ruang foraks memancut bagai pipe. Di katil nombor 4, gadis malang kaku dalam selimut merah jambu. Otak yang berdarah, hentaman beroti, anak mata yang membulat penuh,
saat kematiannya begitu hampir. Penganiaya telah memberikannya tiket ke jannah. Okey. Tinggalkan dinding pejal unit rawatan rapi. Okey, kalau kamu boleh jawab soalan yang ni. Dia kata nyatakan sifat-sifat yang dimiliki oleh aku. Apakah sifat yang dimiliki oleh aku? Kamu boleh bagi jawapan dia lah, sifat yang dimiliki oleh aku. Apakah sifat yang dimiliki oleh aku? Itu bukan tu. Berperi kemanusiaan Adakah dia seorang yang berperi berkemanusiaan? Berperi kemanusiaan, berperi. Okey, jawapan ni kamu tengok situ, berperi peri kemanusiaan. Okey, seorang yang baik hati, betul ke seorang yang baik hati? Orang yang betul ke bertanggungjawab, bertanggungjawab. Okay, yang ni cikgu rasa berperi kemanusiaan Okay, yang ni dua Okey, lepas tu kita lihat kat ni, soalan nombor 3. Gambarkan dua keadaan gadis malang yang berada di katil nombor 4. Macam mana keadaan dia? Nombor 3 bagaimana keadaan gadis malang itu? Kaku kaku betul. Dalam selimut. Okey, lepas itu anak apa? Soalan yang kedua, 3-2 Anak yang apa? Anak bukan membulat mata, anak mata. Anak apa? Anak mata anak mata yang membulat apa? Membulat kaku, ya betul, membulat kaku. Okey, lepas kat sini nombor 4, berikan satu nilai murni yang diperolehi daripada sikap Dr. Muni. Yang ni sikap Dr. Muni ketika berhadapan dengan aku. Apakah sikap yang dimiliki oleh Dr. Muni? Kamu isi tempat kosong Sikap sikap ketika berhadapan, berhadapan dengan aku ialah nilai apa? Dengan aku ialah nilai tabah. Ketabahan boleh ke? Ketabahan tabah boleh, ketabahan ataupun yang paling jelas sekali ialah kesabaran. Kesabaran. Okay. Lepas tu soalan yang kelima kamu lihat kat sini soalan kelima. Kamu tengok baca soalan betul dia kata bulatkan jawapan yang betul bagi soalan 5. Yang berikut merupakan keadaan pesakit di ward unit rawatan rapi kecuali. Ni kecuali berhati-hati kecuali. Okey, apakah jawapan dia nombor 5? Okey. Nombor 5 cikgu nampak jawapan tadi semuanya kata A betul. 5 ialah A 5 ialah A. Si koma masih dapat diselamatkan dengan bantuan 100 paket darah. Okey, cikgu harap kamu apa yang kita bincangkan sebenarnya ini adalah yang kita dah bincangkan selama hampir kita lihat dekat sini cikgu bagi ulang balik. Apabila kamu nak menjawab ni kertas keempat, kamu kena dengar dahulu dia punya audio dulu, dengar dahulu. Lepas itu kamu akan diberi soalan kat sini. Diberi soalan dan kamu kena jawab soalan ni. Dan kamu kena jawab soalan tu dengan ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap kamu kena jawab. Itu yang pertama.
Lepas itu, bila kamu nak jawab soalan, kamu kena berhati-hati mendengar satu persatu. Apakah isi-isi penting, apakah watak yang ada dalam, macam contoh ni dalam cerpen ni. Okay? Lepas itu yang ketiga, kat sini dia kata, yang ni kamu kena jelaskan apakah perkataan-perkataan yang penting, yang kaku, selimut, mata. Ni kaku, membulat, kaku ke membulat apa ni? Membulat penuh, bukan kaku kat sini membulat penuh kat sini. Membulat penuh. Kita tukarkan kepada penuh di sini jawapannya. Membulat penuh. Itu ialah jawapan dia. Lepas itu bawah ni nilai murni kamu dah jawab tadi, dan tadi kita lepas tu kita jawab soalan ni tentang internet. Internet kamu pun dah jawab tadi. Dan cikgu dah bagi kamu pun dah jawab soalan-soalan tentang internet. Lepas itu yang soalan ketiga ialah berita. Ini contoh soalan dia. Dan kamu dah dengar juga apakah berita yang terkandung dalam berita, dan kamu juga telah menjawab 3 soalan tadi. Apa yang cikgu nak kamu ingat minggu depan kamu pada 8 hari bulan kamu akan menjawab soalan bertutur bertutur, iaitu dia punya soalan dia kamu kena ingat, satu penafsiran individu, satu lagi ialah penafsiran secara kumpulan. Cikgu rasa itu saja cikgu. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya lagi, dan cikgu harap semua faham apa yang kita dah bincangkan pada malam ini. Ada soalan tak sebelum cikgu tamatkan sesi tentang ni semua pada malam inilah, kertas keempat, semalam kertas ketiga. Ada soalan tak? Okey, cikgu harap semua faham boleh, cikgu harap semua dapat jawab dengan jawab soalan lisan dan mendengar ni dengan baik sekali. Okey. Cikgu nanti cikgu kamu kena tanya dengan cikgu Azman. Cikgu Azman ada. Kamu tanya dengan cikgu Azman, mungkin cikgu Azman boleh bagi dia punya rekod tu lah. Okey. Okey, terima kasih semua dan selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih, Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. 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 Okey, sama-sama. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu. Cikgu. Ya, saya. Kita